Saya tengok ni. Ada tak? Ada dah? Ha? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Suara okey ni? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Khatib Asy-Syirbini. Cuma kita hanya membincangkan berkenaan dengan haid, nifas dan istihadah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa aqalluhu, situ kita wa aqalluhu zamanan yaumun wa laylah ay miqdaru yaumin wa laylatin. Qala asy-syarihu muttasilan kama yu'khadhu min mas'alatin ta'ti akhir al-bab. Yani anna aqall al-hayd min haythu az-zamanu miqdaru yaumin wa laylatin 'ala al-ittisal. وليس المراد أنه لا بد في زمان الأقل من يوم وليلة يتوالى فيهما الدم من غير تخلل نقاء كما يوهمه لفظ الاتصال، بل المراد أنها إذا رأت دماء ينقص كل منها عن يوم وليلة إلا أنها إذا اجتمعت كانت مقدار يوم وليلة على الاتصال، كفى ذلك في حصول أقل الحيض. Baik. Katanya wa aqallu ni hak sebelum daripada ni kita bincang berkenaan dengan sinnul haid, umur haid. Hak ni kita nak bincang berkenaan dengan kadar haid. Yang mana kadar haid dia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya al-aqal, yang keduanya adalah al-akthar, yang ketiganya adalah ghalib. Al-ghalib. Baik. Katanya wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang haid, zamanan nisbah zaman, nisbah tempoh. Maksudnya sekurang-kurang tempoh haid adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam. Maksudnya sehari semalam ai miqdaru yaumin wa lailah, kadar sehari semalam. Sehari semalam maksudnya benda kadar sehari semalam. Ada beza tak Fendi di antara sehari semalam dengan kadar sehari semalam? Ada beza tak antara semalam dengan kadar sehari semalam? Ada beza? Beza lagu mana? Sehari semalam, sehari semalam. Sehari semalam, sehari semalam. Kadar sehari semalam, dia mungkin sehari semalam dan mungkin lebih daripada sehari semalam. Okey reti? Lebih daripada sehari semalam. Hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 5 jam, hari kelima 4 jam. Jadi 24 jam. Capur-capur memang kadar sehari semalam. Tapi ia tidak berlaku dalam sehari semalam. Okey. Lalu kata Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, qala syarih, telah berkata oleh Asy-Syarih. Jadi Asy-Syarih adalah istilah yang digunakan oleh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab dia, dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kalau sebut kata Asy-Syarih, maka maksud Asy-Syarih di sini adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau disebut kata syarih, maka yang dimaksudkan dengan syarih
adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Shihabuddin Ahmad Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli di antara ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan antara kitab yang masyhur yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah Tafsir Jalalain. Biasa dengar tak Tafsir Jalalain? Dua jalan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dia buat tafsir separuh yang kedua. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti sempurnakan separuh yang pertama. Maka jadilah Tafsir Al-Jalalain. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dia ada buat syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dinamakan sebagai kitab Kanzur Raghibin. Syarah kepada kitab Minhajul Talibin, yang mana kitab beliau dikaji oleh para alim ulama yang datang setelah daripada beliau sehingga sekarang. Dikaji, dipelajari, disyarahkan. Baik. Jadi kalau kata Asy-Syarih dalam kitab Mughnil Muhtaj, maka ia merujuk kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau Imam Khatib Asy-Syirbini kata Syekhuna, maka dia merujuk kepada Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau Khatib Asy-Syirbini kata Syekhi dalam kitab ni, maka dia merujuk kepada Imam Shihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, ataupun dikenali sebagai Imam Ramli Al-Kabir. Ya, ada Imam Ramli ayah, Imam Ramli anak. Kalau kata Syekhi, maka merujuk kepada Imam Ramli Al-Kabir, Imam Ramli ayah. Okey, jelas. Shihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli Al-Kabir. Itu antara istilah-istilah yang diguna oleh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Asy-Syarih, Syekhuna, Syekhi. Qala Asy-Syarih, telah berkata oleh Asy-Syarih. Siapa Asy-Syarih? Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin. Jadi seolah-olah Imam Khatib Asy-Syirbini dia menakalkan perkataan yang pernah diungkapkan oleh oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam menafsirkan perkataan Yaumun wa Lailah. Di dalam menghuraikan perkataan Yaumun wa Lailah. Qala Asy-Syarih muttasilan. Maksud dia qala Asy-Syarih muttasilan, muttasilan ni adalah hal kepada Yaumun wa Lailah. Sekurang-kurang tempoh hai adalah sehari semalam. Yang mana sehari semalam tu maksudnya adalah kadar sehari semalam. Muttasilan boleh kita buat hal kepada miqdaru yaumin wa lailah. Kadar sehari semalam saat ni tu muttasilan. Apa nama muttasilan? Berhubung ataupun bersambung. Kadar sehari semalam tu maksud dia adalah bersambung. Okey, boleh faham? Kadar sehari semalam tu maksudnya dia bersambung. Kadar sehari semalam maksudnya dia bersambung. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang puan ni keluar darah haid pada pukul 8 pagi Isnin. Okey, boleh faham? Tiba-tiba pukul 8 pagi Isnin keluar sampai pukul 10. Lepas tu tak ada dah darah. Berapa jam lah? 2 jam. Tiba-tiba pukul 8 pagi Selasa ada pula darah. Jadi kalau kira cukup 24 jam dah tu kan. Kalau kira daripada 8 pagi Isnin ke 8 pagi Selasa tu cukup 24 jam. Tapi bukan begitu cara kira darah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Bukan dah keluar hari ni sikit, lepas tu tak ada tapi esok keluar pula cukup dah 24 jam tu. Bukan begitu. Sebab tu dia bagi perkataan dia muttasilan, bersambung. Okey je lah. Jadi perkataan muttasilan yang dikatakan oleh Asy-Syarih ni difaham daripada perkataan mana? Sebenarnya perkataan muttasilan yang diperkatakan, yang disebut oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, sebenarnya dia faham daripada perkataan Imam Nawawi. Walaupun Imam Nawawi tidak sebut secara jelas perkataan muttasilan, tetapi kita faham daripada perkataan ibarat Imam Nawawi, sebenarnya Imam Nawawi ingin menyatakan perkataan muttasilan. Nah, faham? Sebab tu dia kata kama yu'khadhu min mas'alatin ta'ti akhir al-bab. Sebagaimana difahami, yu'khadh diambil dan difahami
daripada satu masalah yang datanglah ia pada akhir bab ini. Masalah yang datang pada akhir bab ini. Jadi perkataan muttasilan dia ni difahami daripada satu permasalahan yang datang pada akhir bab ini. Cuma kalau kita lakos sikit, kita lakos sikit. Lakos baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Wal mas'alatul atiyatu, jumpa tak? 4 baris lebih kurang. Jumpa tak? Wal mas'alatul atiyah, masalah yang datang pada akhir bab, hak yang difahami daripada ibarat ini, daripada masalah ini, perkataan muttasilan tu, hiya qauluhu, iaitu perkataannya, perkataan Imam Nawawi, wan naqa'u baina aqallil haidhi haidun, dan naqa' yang berada di celah sekurang-kurang haid. Naqa' yang berada di celah sekurang-kurang haid dihukumkan juga sebagai haid. Akan datang kita akan bincang perkataan Imam Nawawi, wan naqa'u baina aqallil haidhi haidun. Naqa' yang berada di celah sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid 24 jam. Tapi tidak ada darah yang berada di celah sekurang-kurang haid. Okey, juga dihukumkan haid. Jadi bermakna daripada perkataan ibarat Imam Nawawi ini, kita dapat fahami bahawasanya sekurang-kurang haid, sekurang-kurang tempoh masa haid, sehari semalam, maksudnya kadar sehari semalam secara bersambung. Okey, boleh faham? Okey, lepas tu kita baca asal balik. Undur semula. Ya'ni ni, ana sengaja baca begitu, lakoh. Sebab apa? Sebab takut orang silap faham. Takut silap faham. Apabila dia kata mas'alatan ta'ti akhiral bab, ya'ni. Ya'ni ni lah yang masalah yang datang pada akhir bab. Bukan. Bukan begitu. Ya'ni ni bab lain. Ya'ni ni maksudnya dia nak hurai lagi. Ya Khatib Asy-Syirbini nak hurai lagi masalah tadi. Manakala masalah yang datang pada akhir bab bukan ya'ni anna, bukan tu. Hak tu, hak bawah tu. Wal mas'alatul atiyatu hiya qauluhu. Jelas tak? Ya'ni anna aqallal haidhi. يعني فعل مضارع أنا يعني أن مفعول به bagi يعني أن أقل الحيض bahawasanya sekurang-kurang haid min haitsu zaman, daripada sudut masa. Sekurang-kurang haid daripada sudut masa ialah miqdaru yaumin wa lailah, kadar sehari semalam. Tu maksud aqalluhu zamanan yaumun wa lailah ay miqdaru yaumin wa lailah. Maksud dia begini. Maksudnya sekurang-kurang haid daripada sudut zaman. Sebab tu dia kata aqalluhu zamanan. Sekurang-kurang haid daripada sudut tempoh masa adalah kadar sehari semalam ala littisal, bersambung. Itu maksud muttasilan. Jelas tak? Jadi dia cuba hurai balik perkataan aqalluhu zamanan yaumun wa miqdar yaumin wa lailah, patu muttasilan. Dia cuba hurai gabungan daripada kesemua perkara tersebut. Maksudnya sekurang-kurang haid daripada sudut tempoh masa adalah kadar sehari semalam secara bersambung. Itu makna ala littisal, secara bersambung, secara berhubung. Jelas. Walaysa al-muradu annahu la budda fi zamanil aqal min yaumin wa lailatin yatawala fihi ad-damu. Okey, bukanlah maksud al-murad, bukanlah maksud annahu, bahawasanya la budda misti fi zamanil aqal, di dalam masa sekurang-kurang haid min yaumin wa lailah, itu sehari semalam tu, bukanlah maksud mesti di dalam tempoh sekurang-kurang haid iaitu sehari semalam mesti yatawala, berterusan fihima, di dalam sehari semalam tu berterusan ad-damu, mesti kena berterusan darah min ghairi takhalluli naqa'in, tanpa dicelahi oleh naqa'. Okey, naqa' ni mana tak ada darah. Naqa' dengan makna benda tak ada darah. Bukanlah maksud mesti dalam tempoh sehari semalam tu darah duk ada sokmo tanpa ada naqa' di celah-celahnya. Bukan maksud lagu tu. Kama yuhimuhu lafzul ittisal, sebagaimana memberi waham, memberi suatu tanggapan yang salah. Jadi perkataan oleh lafaz ittisal, perkataan ittisal saat itu dia boleh memberi waham, memberi suatu tanggapan, suatu kefahaman yang tidak tepat. Faham? Apa berkata-kata
Ala littisal ataupun muttasilan. Oh, jadi mesti kena bersambung. Kalau tidak bersambung, ada naqak di celah, maka bukan haid lah. Bukan begitu. Jelas kan? Katanya bal, bahkan al-muradu, yang dimaksudkan annaha, bahawasanya perempuan, idza ra'at, apabila melihatlah ia perempuan, dima'an, dima' jamak daripada dam, beberapa darah. Dia tengok beberapa darah. Maksud dia tengok beberapa kali darah, beberapa kali darah dia tengok. Yang qusukullum minha an yaumin wa lailah, kurang setiap daripadanya, daripada beberapa kali darah itu, kurang an yaumin wa lailah, daripada sehari semalam. Hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam. Okay, setiap darah tu kurang daripada sehari semalam. Illa anha, tetapi bahawasanya darah tersebut, idza jitama'at, apabila berkumpul, apabila berhimpun, apabila kita himpunkan tempoh darah-darah itu, kanat miqdara yaumin wa lailah, adalah ia kadar sehari semalam, ala littisal, secara bersambung. Kafa dhalika fi husuli aqallil haid, memadai demikian itu pada hasil sekurang-kurang haid. Okey, jelas tak? Memadai demikian itu pada hasil sekurang-kurang haid. Jelas ha? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat berkenaan dengan sekurang-kurang haid, nisbah kepada ataupun daripada sudut tempoh masa sehari semalam, maksudnya adalah kadar sehari semalam. Kadar sehari semalam, maksud kadar sehari semalam secara bersambung. Orang puang ni keluar darah daripada mula keluar darah pukul 8 pagi hari Isnin. Darah tu ada seumpama sampai pada pukul 8 pagi Selasa. Okey, jelas waktu sehari semalam. Jelas secara bersambung. Baik, jelas. Kita yang pertama. Yang keduanya, orang puang ni keluar darah pada hari Isnin 5 jam. Selasa 5 jam. Rabu 5 jam. Khamis 5 jam. Jumaat 5 jam. Okey. Tetapi kalau kita capur, maka cukup tak kadar sehari semalam? Cukup kadar sehari semalam. Maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Naqak yang berada di celah-celah darah tersebut juga dihukumkan haid mengikut qaul as-sahbi. Akan datang kita akan bincang perkataan qaul as-sahbi, qaul al-laqti. Qaul as-sahab, qaul al-laqt. Kita akan bincang akan datang. Jadi, walaupun dia berlaku dalam tempoh 5 hari, tetapi kadar darah saat ni tu secara bersambung, kalau kita sambung-sambungkan jadi berapa hari? Sehari semalam. Faham tak? Faham tak yang? Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan ni, ana kena kabur sekali lagi, kena sebut sekali lagi. Dalam masalah darah keluar secara putus-putus ni, ana pernah buat penulisan. Dan penulisan ni ana buat penulisan lama dah. Ana ingat penulisan ni bukan dalam 7 tahun lepas ataupun 8 tahun lepas. Ana buat penulisan ni 7 tahun ataupun 8 tahun lepas. Masa duduk Lubuk Andang dulu. Ingat tak masa Pok Jak ada dulu? Ingat tak? Fendi ingat kan? Masa Pok Jak sekali kan? Ustaz Fendi panggil dia. Ustaz Pok Jak panggil. Ustaz Pok Jak. Dia buka pondok lah ni kan? Ustaz Pok Jak. Masa tu Ustaz Pok Jak dia dia setiap hari Jumaat dengan hari Sabtu dia akan bersama dengan beberapa ustaz-ustaz lah. Yang ada pensyarah di beberapa tempat, ada guru di beberapa tempat, dia buat majlis ilmu lah, baca kitab hadis, baca kitab fiqh apa semua sekali kan. Aku baca dia ayat gitu tak? Ingat tak? Lepas tu masa tu kita buka kitab bahid daripada kitab dia, daripada kitab Sabilal Muhtadin. Lepas tu kita bincang bab ni kan. Lepas tu Pok Jak pun kabur dalam majlis dia, dalam ahli dia. Maka ahli dia ramai tak setuju. Lepas tu Pok Jak mai kabur kanan pula. Ana pun tunjuk kita majmuk. Lepas tu buat pergi jumpa dengan ahli ilmu dia saat ni tu. Tunjuk kitab majmuk. Oh, dia kata betul lah duduk dalam kitab majmuk gini. Lepas tu dipendekkan cerita, masih lagi tak terima. Ana pun buat penulisan yang panjang dalam masalah ni. Baik. Buat penulisan lah, menjelaskan permasalahan ni mengikut mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang cuma penulisan ana dulu tu memang ayat kapung sikit
Lah ni pun ayat kampung juga, cuma lah ni pandai lah sikit. Olah ayat tu. Dulu memang kampung tu. Terengganu tu dulu. Penulisan dululah. Okey, jadi sekali lagi, sekurang-kurang tempoh hari adalah sehari semalam. Maksud sehari semalam adalah kadar sehari semalam secara bersambung. Sama ada secara bersambung sungguh ataupun kita yang sambungkan darah tersebut. Kalau sambung sungguh jelas dah. Pukul 8 pagi keluar darah sampai pukul 8 pagi Senin sampai pukul 8 pagi Selasa, kira sehari semalam. Ataupun hak yang keluar secara putus-putus, hak yang diselangi oleh naqaq, maka kita kena kira tempoh darah. Dalam masalah ni, di antara benda hak yang kita dalam teori memang mudah je. Fahamlah masalah ni. Tapi dalam sudut pelaksanaan yang perlu dilakukan oleh perempuan memang payah. Kalau keluar darah putus-putus, orang puan kata je dah nak kena cek tiap-tiap masa ke apa sekali. Kan banyak perkara tu kan. Cuma secara ringkas masalah ni, kita kena ingat dalam masalah darah perempuan, perempuan hanya menghukum darah dia secara zahir sahaja. Menghukum darah dia secara zahir. Jadi orang puan kalau dia keluar darah pada pukul 8 pagi hari Isnin, tiba-tiba sampai pukul 8 pagi hari Selasa masih lagi ada darah, maka kira cukup 24 jam. Cukup 24 jam. Pada hakikat dia tidak tahu. Ada kemungkinan walaupun kemungkinan yang lemah, bahawasanya di tengah-tengah 24 jam saat ni tu berhenti sekejap. Sebab dia bukan tok kamera. Okey, boleh faham? Bukan dia cek 24 jam. Okey, boleh faham? Mungkin tak ada berhenti sekejap tanpa dia sedar. Mungkin. Tapi sekarang ni kita kena ingat hukum hanya secara zahir sahaja. Hak yang tidak ada dalam pengetahuan perempuan abaikan. Faham? Satu. Yang keduanya, dalam masalah kira darah hak yang keluar putus-putus. Masalah keluar putus-putus. Dia orang puang, dia cek ada darah. Adakah masa dia cek tu darah baru keluar ataupun darah keluar sebelum daripada tu? Darah keluar sebelum daripada tu. Sebelum daripada tu berapa minit pun tak tahu. Ketika dia cek, tak ada dah darah. Adakah masa dia cek tu darah berhenti? Tidak. Mungkin masa dia cek tu darah berhenti dan mungkin berhenti sebelum daripada tu. Tapi kita kena ingat, dalam kita cek, dalam kita menghitung tempoh berhenti ke keluar ke, kita kena ambil hukum zahir sahaja. Okey, boleh faham? Selama mana apa hak yang zahir saat ni tu tidak menyalahi hakikat, maka selama tu orang puan kena pegang zahir. Kalau hakikat berbeza tapi dia tidak tahu, maka tetap dia pakai hak yang zahir. Okey, boleh faham? Dalam masalah ni, antara kaedah-kaedah yang kita kena guna, anda pernah sebut beberapa kali. Yang pertamanya adalah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah, di antara kaedah yang perlu kita kena guna adalah al-ibratu fil ibadati bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Ni di antara kaedah-kaedah fiqh yang diguna dalam permasalahan ni. Okey. Kita buat contoh. Orang puang ni, katakanlah dalam lepas daripada subuh, lepas bayang subuh, dia baca Quran, dia adalah wirid-wirid dia, adalah zikir-zikir dia, amalan-amalan dia baca. Lepas tu dia pun bangun, kemah dapur apa semua sekali. Tiba-tiba rasa macam keluar darah. Dia pun cek. Memang keluar darah sungguh. Okey, dia rasa keluar darah. Dia cek, memang keluar darah sungguh. Baik. Adakah darah keluar masa dia cek tu? Tak. Darah keluar sebelum daripada tu. Bila sebelum daripada tu? Dia tidak akan tahu secara lebih tepat. Melainkan dia kena kena letak kamera. Gurau tu bukan sungguh, gurau je, baru dia tahu hak yang lebih tepat. Maka dalam masalah ni kita kena guna kaedah dia, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baru berlaku, kena takdirkan masa yang paling dekat. Okey. Katakanlah masa dia rasa macam keluar darah tu dalam pukul 8. Dia rasa. Dia pergi cek dalam 8 suku. Memang ada darah sungguh. Okey, boleh faham? Jadi bermakna pukul 8 tu dia rasa dah keluar darah. Sebelum pukul 8 ada tak kemungkinan keluar darah? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan belum lagi keluar darah? Ada juga kemungkinan. Jadi yakin ke tak keluar darah? Tak ada. Ada alamat tak? Tak ada. Jadi bermakna dia kena letak keluar darah dia bermula pukul 8. Okey, boleh faham? Walaupun ada kemungkinan keluar sebelum daripada ni. Dan ada kemungkinan baru keluar pada pukul 8. Faham tak lagi? Ada kemungkinan keluar sebelum daripada pukul 8. Ada kemungkinan keluar masa
pukul 8. Jadi oleh kerana hak yang diyakini kerana ada alamat dia adalah keluar pukul 8, maka kira pukul 8 permulaan keluar darah. Hak sebelum daripada tu tidak ada tanda. Ada kemungkinan sahaja. Okey, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Okey. Pukul 8 kira keluar darah. Tiba-tiba dalam pukul 12, rasa macam tak ada darah. Dia berkecak, memang tak ada darah sungguh. Tak ada darah sungguh. Ada tak kemungkinan pukul 11 dah darah berhenti? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan tak baru berhenti dalam pukul 12? Ada juga kemungkinan. Maka berhenti ni adalah perkara yang hadis, perkara yang baru berlaku. Maka takdirkan masa yang paling dekat dengan dia. 11 dengan 12, mana yang paling dekat dengan dia? Pukul 12. Maka kira pukul 12 darah berhenti. Maka kira ambil daripada pukul 8 sampai pukul 12 berapa jam. Okey, boleh faham? Begitulah cara kira dia. Bukan payah sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, wal mas'alatul atiyah, kita baca dah. Wa huma 24 sa'atan. Wa huma, dan keduanya kembali kepada yaumun wa lailah tu adalah 24 sa'atan, 24 jam. Itu 24 sa'atan, 24 jam. وهذا ما قاله الشافعي في عامة كتبه ونص في موضع على أن أقله قدر يوم فقط وقيل دفعة كالنفاس وهو غريب. وهذا, dan ini hak yang kata sekurang-kurang haid kadar sehari semalam tu adalah ma qalahu Syafi'i, apa hak yang diperkatakan oleh Imam Syafi'i, apa yang telah diperkatakan oleh Imam Syafi'i fi ammati kutubihi, pada kebanyakan kitabnya, pada kebanyakan kitab Imam Syafi'i, dan kebanyakan apa yang dinakalkan oleh anak-anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Kebanyakan kitab Imam Syafi'i. Cuma masalahnya wa nassa fi mawdhi'in, dan telah menyebut oleh Imam Syafi'i fi mawdhi'in, pada satu tempat. Ada satu tempat Imam Syafi'i menyebut ala anna aqallahu qadru yaumin faqat, bahawasanya sekurang-kurang haid adalah kadar sehari sahaja. Maksudnya di sana ada perkataan Imam Syafi'i pada satu tempat sekurang-kurang haid kadar sehari. Kebanyakannya sehari semalam. Maka kebanyakan ulama mengatakan maksud sehari di sini, maksud sehari di sini adalah benda sehari semalam. Maksud sehari adalah sehari semalam. Okey, boleh faham? Satu. Waqila, dan kata qil. Ada pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Qil dalam mazhab Imam Syafi'i. Kata qil, pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, daf'ah. Daf'ah ni asal makna daf'ah adalah sekali tolakkan. Maksudnya dia cakap kita benda setitik. Setitik. Cakap kita gitu kan. Dia asal makna daf'ah ni sekali tolakkan. Gerak tu bik, ya dah tu. Walaupun sekejap. Itu makna daf'ah. Bandingan dia kan nifas, seperti darah nifas. Sebagaimana sekurang-kurang darah nifas adalah daf'ah, lahzah, sedetik, tubik setitik, ada je darah, ya dah tu. Sama juga dengan haid. Tapi wahwa kembali kepada hadzal qil, pandangan hak yang ketiga ini adalah gharib. Hak ni hak yang pelik sungguhlah. Hak ni tidak diterima dalam mazhab Imam Syafi'i. Hak ni ini pandangan gharib. Baik. Jadi kesimpulan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurang tempoh haid adalah sehari semalam. Cuma kita kena ingat bahawasanya dalam menetapkan sekurang-kurang tempoh haid sehari semalam ini, kalau kita tengok kepada pandangan kesemua ulama fiqh, sebenarnya tidak berlaku kesepakatan. Walaupun ada sebahagian daripada mazhab yang lain sama dengan mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya sekurang-kurang haid sehari semalam. Bukan mazhab Imam Syafi'i saja, ada pandangan sebahagian yang lain. Baik. Namun ia tidak berlaku kesepakatan. Sebagai contoh dalam mazhab Hanafi, sekurang-kurang haid adalah 3 hari 3 malam. Tapi 3 hari 3 malam dalam mazhab Hanafi dia tidak sama dengan pengiraan sehari semalam dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehari semalam dalam mazhab Imam Syafi'i kira kena bersambung. Tapi 3 hari 3 malam dalam mazhab Hanafi tidak dikira secara bersambung. Anak khabar secara kunci sahaja. Cuma mazhab Hanafi ni, haid mazhab Hanafi anda belajar secara mendalam. Ana belajar daripada guru. Antara guru ana bab
haid dalam mazhab Hanafi adalah Syekh Mazin Bakir, seorang ulama besar daripada negara Syria, faqih Hanafi. Dia menjadi rujukan dalam bab fiqh mazhab Hanafi di Syria. Baik, anda belajar dengan dia lah. Anda belajar dengan dia secara mendalam fiqh mazhab Hanafi. Tapi anda tak fatwa pun mazhab Hanafi. Kalau orang tanya anda nak cover mazhab Hanafi, kita cover mazhab Syafi'i lah. Melainkan dalam hal-hal tertentu barulah kita ambil pandangan-pandangan yang tertentu untuk memudahkan kepada orang yang mengalami permasalahan-permasalahan yang payah untuk dirungkaikan. Baik. Habis itu. Seterusnya katanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha wa illam tattasil ad-dima wal muradu 15 laylatan wa illam yattasil damul yawmil awwali bilailatihi. Wa aktsaruhu, dan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyak haid adalah 15 yawman, 15 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Bilayaliha, dengan malam-malamnya hari. Dengan malam-malamnya. Malamnya kembali kepada 15 hari itu. Dia setiap hari ada malam dia tak? Okey, kena faham dulu benda ni. Sebab nanti dia akan hurah ni balik benda ni. Anda kena hurah ni dulu sebab dia hurah balik kat dia. Khatib Asy-Syirmini cuba menghuraikan balik, memurnikan balik perkataan Imam Nawawi. Takut salah faham perkataan Imam Nawawi ni. Dia setiap hari ada malamnya. Hari ni malam dia bila? Tadi. Dalam kira pengiraan hari dan malam, mengikut pengiraan pada tahun Qamariyah adalah bermulanya Maghrib. Sebab itulah kita apabila terbenam matahari pada penghujung Ramadan, kira-kira benda masuk malam raya. Lepas tu esok hari raya. Lepas tu masuk malam pula, tu dipanggil malam raya kedua. Okey, boleh faham? Hari ni malam dia tak ada dah. Jadi apabila kata 15 hari dengan malang-malangnya, jadi kena malang sebelum, kena kira malang sebelum. Tak boleh kira malang lepas. Sebab dia kata malang-malangnya malang-malang 15 hari tu. Okey, boleh faham? Sebenarnya bukan maksud begitu. Dia cuba memurnikan ibarat ni bimbang tersilap di dalam memahami. Nanti kita tengok lagu mana dia akan cuba hurai balik. Bukan maksud 15 hari 15 malang saat itu. Hari dengan 15 hari sekali dengan malam-malam sebelum daripada dia. Kalau dia malang yang sebelum daripada dia tak ada, tak kira. Bukan begitu. Faham tak Fendi? Faham kan? Tengok wa illam tattasilid dima, sekalipun tidak bersambung oleh darah. Dalam masalah 15 hari tidak disyaratkan bersambung darah. Okey, jelas tak? Masalah sehari semalam disyaratkan dia bersambung darah. Maksud bersambung ke tidak bersambung? Bersambung ni maksudnya, maksud dia bersambung, kalau keluar secara putus-putus pun kalau kita sambung cukup sehari semalam. Masalah 15 hari tidak disyaratkan bersambung darah. Atau wa illam tattasilid dima, sekalipun tidak bersambung oleh darah. Jelas? Wal muradu dan maksud. Wal muradu dan maksud. Maksud sebanyak-banyak haid adalah 15 hari dengan malam-malamnya adalah 15 lail. Wal murad dan maksud bilayaliha, dengan malam-malamnya. Maksud dengan malang-malang kepada 15 hari itu maksud dia gini. 15 lailatan. 15 malam. Tak kira malam mana pun. Faham tak kira? 15 hari 15 malam. Tak kira malang tu malang kepada hari tersebut ke ataupun malang kepada hari yang lain. Jelas? Faham tak Fendi? Malang kepada hari yang lain. Orang puang, sebagai contoh, orang puang, dia keluar darah. Kata molek, dia keluar darah pada hari ni. Pada hari ni. Jadi malang ni keluar tak malang ni? Malang hari ni keluar tak? Tak. Sebab malang hari ni lepas dah. Jelas? Jelas tak? Maksud dengan malang kepada 15 hari. Ni nak faham ibarat sahaja. Kita faham dah 15 hari 15 malam, kita faham dah. Tapi oleh kerana Imam Nawawi kata benda wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Tu kembali kepada 15 hari.
Jadi tengok malang kepada 15 hari, jadi hari ni malang dia sebelum. Okey, boleh faham? Kalau keluar hari ni, ini keluar hari ni, jadi lepas dah malang dia. Okey, boleh faham? Takut silap faham ibarat Imam Nawawi. Tu sebab dia kata wal murad maksud. Malang kepada 15 hari. Ni kita nak faham ibarat dia. Nak faham ibarat hak yang ingin dinyatakan oleh Khatib Asy-Syirbini. Ni antara benda hak yang payah sebenarnya dalam kita bertaamul dengan kitab turath. Nak hurang benda, nak khabar benda kita nak tahu. Sebenarnya nak rungkaikan, nak dipanggil benda fakul ibarat dulu. Jadi nak rungkaikan ibarat dulu. Nak rungkaikan ibarat dulu. Jadi maksud dengan malam-malamnya adalah 15 malam. Dah kira malam mana pun. Bukan mestilah malam 15 hari tu. Faham tak kiam? Itu maksudnya wal muradu 15 lailatan. Wa illam yattasil damul yaumil awwali bilailatihi. Walaupun tidak bersambung darah hari yang pertama dengan malamnya malam hari yang pertama. Jelas tak? Walaupun tak bersambung darah hari yang pertama dengan malamnya. Contoh ka'an ra'atid dama. Tak puas hati lagi awak mari lagi nak urat, nak faham kita. Ka'an seperti bahawasanya orang puang saat itu ra'at melihatlah ia ad-dama darah awalan nahar pada awal siang hari. Nampak? Dia tengok ni contoh tidak bersambung darah hari yang pertama dengan malamnya. Dia tengok darah pada awal siang hari. Ni awal siang hari ni. Hari ni hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa hari ni. Awal siang hari ni dia nampak darah. Jadi bersambung tak dengan malang hari ni? Tak, sebab malang lepas dah. Itu maksud 15 malamnya, maksudnya 15 malang je lah. Tak kira malang mana pun. Okey, jelas. Nak ayat gitu je, nak khabar gitu je, mudah je sebenarnya. Okey, habis. Selesai situ Lil istiqra ni dia illah pada benda aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Wa innama kana dia panggil illah kepada sesuatu yang dihadaf. Wa innama kana aktsaruhu 15 yawman bilayaliha lil istiqra. Sesungguhnya sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam adalah kerana istiqra. Kerana kajian kerana kajian dan penelitian yang pernah dibuat oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i khabar sesuatu benda, tiba-tiba apa yang Imam Syafi'i khabar saat itu dalam pengetahuan dia menyalahi. Agak-agak dia ikut tak Imam Syafi'i? Dia tidak akan ikut. Faham? Dia ulama bukan begitu. Ulama bukan begitu. Sebab itulah kita dapati ada pandangan-pandangan yang banyak menyalahi. Anak murid Imam Syafi'i sendiri menyalahi pandangan Imam Syafi'i. Imam Muzani, dia mengangkat Imam Syafi'i setinggi-tingginya. Tetapi banyak pandangan Imam Muzani menyalahi Imam Syafi'i. Hampir separuh pandangan Imam Muzani menyalahi pandangan Imam Syafi'i. Faham? Jadi ketika Imam Syafi'i menyatakan sekian-sekian, ulama yang datang selepas daripadanya, ketika dia mendengar daripada keadaan-keadaan perempuan sama dengan apa yang Imam Syafi'i kata, maka dia terima pandangan Imam Syafi'i. Itu maksud lil istiqra, kerana kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Syafi'i dari kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Okey, jelas. Ketika mana dia kata sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Maka nampak pandangan ni menyalahi hadis Rasulullah. Yang mana di sana ada hadis. Yang mana hadis ini dijadikan sandaran oleh mazhab Hanafi. Iaitu hadis aqallul haidhi 3 ayyam wa aktsaruhu 10 ayyam. Sebanyak-banyak haid adalah sehari semalam. Sekurang-kurang haid adalah 3 hari 3 malam dan sebanyak-banyak haid adalah 10 hari 10 malam. Okey. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahawasanya sekurang-kurang haid 3 hari dan sebanyak-banyak haid 10 hari. Nampak pandangan Imam Syafi'i menyalahi hadis ini. Okey, boleh faham? Menyalahi hadis ini. Maka Khatib Asy-Syirbini cuba menjawab kemusykilan tersebut. Okey, boleh faham? Ada kemusykilan tak? Bagi orang yang tahu hadis ni ada kemusykilan. Faham? Maka Khatib Asy-Syirbini cuba menjawab. Jawab lagu mana? Wa amma hadithu wa amma khabaru aqallul haidhi 3 ayyam wa aktsaruhu 10 ayyam. Dia khabaru
Kita tak boleh baca dengan khabarun, kita baca khabaru. Sebab benda khabaru dia mudhaf. Qasak kepada lafaz aqallul haidhi mudhafun ilaih. Adapun khabaru mubtada, khabaru aqallul haidhi 3 ayyam wa aktsaruhu 10 ayyam fa dha'ifun ay fahuwa dha'ifun. Tu khabar bagi khabaru, sebab khabaru mubtada kan. Khabaru mubtada, mana pula khabaru mubtada? Fa dha'ifun khabar bagi khabaru. Ada. Dia mubtada khabar ni i'rab. Khabaru saat ni tu adalah kalimah. Jelaskan lain tu. Okey, ada pun khabar ataupun hadis sekurang-kurang hari 3 hari, sebanyak-banyak hari 10 hari, fa dha'ifun ay fahuwa dha'ifun. Hadis tersebut adalah hadis dhaif. Dan Munqati' Syirbini mengata hadis ni dhaif. Muambil mana? Siapakah ulama hadis yang mu'tabar yang menilai hadis ini sebagai hadis dhaif? Kama fil majmu'. Ni sebagaimana kama fil majmu' ay kama thabata fil majmu' kama thabata wastaqarra fil majmu'. Begitulah kalau ma tu ma isim mausul, kama fil majmu' ay kama thabata wastaqarra fil majmu', untuk kita takdirkan tempat ta'alluq bagi fi dan silah bagi isim mausul. Kama fil majmu' ay kama thabata wastaqarra fil majmu', seperti barang yang sabitlah dalam kitab majmu'. Kitab majmu' karangan siapa? Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ambil daripada mana? Imam Nawawi ambil daripada diri dia. Apa ambil daripada diri dia? Kerana Imam Nawawi adalah seorang pakar hadis. Dan Imam Nawawi, penilaian Imam Nawawi terhadap sesebuah hadis diterima oleh ulama-ulama hadis. Diterima oleh ulama hadis. Sebab Imam Nawawi adalah seorang tokoh ulama hadis. Baik. Jadi hadis tersebut adalah hadis dhaif. Tapi hadis ini dah dijadi sandaran oleh mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi jawab mana? Anda nak terus jawab mazhab Hanafi sikit. Mazhab Hanafi kata memang hadis ni dhaif. Kalau tengok kepada sanad memang dhaif. Tetapi kalau kita kumpul segala tariq, segala sanad hadis ini, maka hadis ini masih lagi boleh diterima naik kepada hasan. Kaedah dia. Tapi ulama hadis lain tidak terima. Sebab dia melihat kepadanya banyak sanad ni dan saling mengkuatkan sehingga naik kepada hasan bi ghairi. Maka hadis ni adalah hadis makbul di sisi mazhab Hanafi. Lepas tu ada lagi hujah-hujah mazhab Hanafi. Okey. Bukan nak cakap nak cerita mazhab Hanafi sini Kita nak cerita mazhab Syafi'i. Cuma kita sambil-sambil je. Baik. Seterusnya katanya, wa aqallu tuhrin bainal haidataini zamanan 15 yawman. Sekurang-kurang suci di antara al-haidatain, di antara dua darah haid. Kena faham, al-haidatain, dua darah haid. Haidah satu darah haid, haidatain dua darah haid. Okey, boleh faham. Boleh faham Apa dia buat bagi perkataan haidah? Haidah dipanggil masdar marrah atau wazan fa'lah. Haidah sekali darah haid. Haidatain dua kali darah haid. Dia kita di sana ada nama dia masdar marrah. Dia ada masdar marrah, ada masdar hay'ah. Contoh kita kata raka'ah. Raka'ah sekali raka'. Sajdah sekali sujud. Darbah sekali pukul. Syarbah sekali minum. Aklah sekali makan. Faham tak lagi? Nazrah sekali pandang. Itu dipanggil masdar marrah. Dia yang thulathi mujarrad, dia datang di atas wazan fa'lah. Dalam kitab Matang Alfiyah disebut wa fa'latun li marratin ka jalsah wa fi'latun li hay'atin ka jilsah. Wa fa'latun wazan fa'lah li marratin untuk masdar marrah. Ka jalsah seperti jalsah, sekali duduk. Wa fi'latun li hay'atin ka jilsah, dan masdar hay'ah, masdar keadaan, kelakuan, sifat. Hak tu masdar tu adalah atau wazan fi'lah. Wa fi'latun li hay'atin ka jilsah, seperti jilsah. Amin duduk. Tengok. Jilsatal kalb. Seperti keadaan duduk al-kalb, anjing. Dia ada duduk kalb. Itu dipanggil benda jilsah. Jilsah tu dipanggil masdar hay'ah. Jadi haidah adalah masdar marrah. Wa aqallu tuhrin bainal haidataini, dan sekurang-kurang suci di antara dua darah haid.
Maksud benda dua darah haid. Okey, ni satu darah haid, ni satu darah haid yang lain. Okey, boleh faham? Orang puan ni datang darah sehari semalam. Lepas tu nakak sehari semalam. Lepas tu datang pula darah sehari semalam. Memang ni kalau kira dua darah Faham? Sebab dipisahi dengan nakak. Tetapi hak ni bukanlah haidatain. Sebab sehari semalam hari yang ketiga dengan sehari semalam hari yang pertama adalah haid yang satu. Faham tak lagi? Haidah wahidah, haid yang satu. Satu haid itu sebenarnya. Hak ni maksud dua haid adalah ni 7 hari. Lepas tu berhenti, datang pula. Okey, datang pula. Datang pula tu dipanggil haid yang baru. Barulah dikatakan dua haid. Jelas tak? Itu maksud wa aqallu tuhrin bainal haidataini, dan sekurang-kurang suci di antara dua darah haid. Sekurang-kurang suci ni zamanan, nisbah zaman, nisbah masa. 15 yauman, 15 hari. 15 hari. Dia 15 hari sebanyak-banyak haid, 15 hari sekurang-kurang suci tu, cara kira tu anda pernah khabar berapa kali dah. Cara kira. Jadi kalau dia keluar pada pukul 10, mula keluar haid pada pukul 10 1 Muharram. Faham? Jadi bermakna 15 hari 15 malam adalah pukul 10 pada 16 Muharram. Betul tak gitu? Jadi dia mula keluar darah pada pukul 10 1 Muharram. Jadi 10 2 Muharram sehari semalam. Pukul 10 3 Muharram 2 hari 2 malam. Pukul 10 4 Muharram 3 hari 3 malam. Betul tak gitu? Jadi bermakna pukul 10 16 Muharram, jadi 15 hari 15 malam. Sama juga apabila dia mengalami suci, mula suci dalam pukul 11 1 Muharram. Faham? Jadi 1 Muharram mula mengalami suci. Pukul 11 1 Muharram mula mengalami suci. Jadi bermakna pukul 11 2 Muharram sehari semalam. Pukul 11 3 Muharram 2 hari 2 malam. Pukul 11 4 Muharram 3 hari 3 malam. Jadi bermakna pukul 11 16 Muharram baru 15 hari 15 malam. Okey, tu kena ingat cara pengiraan 15 hari 15 malam untuk sebanyak-banyak haid dan untuk sekurang-kurang tempoh suci. Okey, jelas sekurang-kurang suci di antara dua darah haid adalah 15 hari 15 malam. Suci di sini adalah suci mengikut istilah ulama fiqh. Apa perbezaan di antara naqaq dengan tuhur? Apa perbezaan di antara naqaq dengan tuhur? Naqaq pun tak ada darah. Naqaq ni bersih daripada darah. Tuhur pun tak ada darah. Okey, perbezaan di antara naqaq dengan tuhur mengikut istilah ulama fiqh, mazhab Imam Syafi'i khususnya, adalah umum khusus mutlaq. Umum khusus mutlaq. Maksud dia umum khusus mutlaq, setiap tuhur adalah naqaq. Okey, setiap tuhur adalah naqaq. Faham? Setiap tuhur adalah naqaq. Tapi bukan semua naqaq adalah tuhur. Faham? Setiap rasul adalah nabi. Tapi adakah semua nabi rasul? Tidak. Yalah. Jadi bermakna naqaq dia lebih umum daripada tuhur. Okey, boleh faham? Setiap tuhur adalah naqaq. Kerana naqaq ni tidak ada darah. Tuhur tak ada darah. Oh, tapi tak jadi juga. Kadang-kadang dihukumkan tuhur ketika keluar darah istihadah. Tak boleh kata umum khusus mutlaq. Kena kata umum khusus min wajhin. Faham? Maksud dia umum khusus min wajhin. Anda ingat sebelum ni anda ingat umum khusus mutlaq. Sebab dia ketika perempuan tu dihukumkan darah istihadah, dia tidak naqaq. Ada darah. Betul tak gitu? Ada darah. Tapi tempoh istihadah, tempoh tuhur. Okey je lah. Jadi bermakna di antara naqaq dengan tuhur adalah umum khusus min wajhin. Maksudnya, kadang-kadang naqaq itu adalah tuhur. Faham? Tapi kadang-kadang tuhur tu tidak naqaq. Tidak bersih daripada darah. Sebab ada darah istihadah. Faham? Nampak dah, Kang? Kadang-kadang naqaq saat itu haid. Kadang-kadang naqaq itu suci. Kadang-kadang naqaq itu haid. Kadang-kadang naqaq itu... Okey, gini. Kita nak faham umum khusus min wajhin. Kita buat dua bulatan. Dua bulatan besar dengan bulatan kecil. Bulatan kecil duduk di tengah bulatan besar. Umum khusus min wajhin. Okey. Kita tengok
tuhur bersama dengan naqab. Berhimpun di antara tuhur dengan naqab. Berhimpun di antara tuhur dengan naqab. Orang puan datang haid 7 hari, berhenti 20 hari, tak ada haid, lepas tu mari pula. Jadi hak 20 hari saat ni tu tuhur di antara 2 haid. Dan dalam masa yang sama dia adalah naqab, tidak ada darah. Jelas kan? Okey, ni dipanggil benda tuhur dengan naqab sama. Okey, yang kedua, naqab saja tapi tidak tuhur. Sebagai contoh, orang puan datang haid sehari semalam, lepas tu berhenti sehari semalam, mari pula darah. Hak berhenti sehari semalam tu naqab. Tetapi adakah tuhur? Tidak. Okey, boleh faham? Jelas kan? Yang ketiga, naqab sahaja. Saat ni naqab tidak tuhur. Yang ketiga, tuhur sahaja tidak naqab. Sebagai contoh, orang puang ni keluar darah sebanyak 20 hari. Okey, boleh faham? 10 hari hitam, lepas tu 10 hari merah. Jadi hak yang 10 hari merah tu dihukumkan tuhur. Sebab waktu istihadah adalah waktu tuhur. Jelas tak? Kena kata umum khusus min wajhin, bukan umum khusus mutlak. Anda ingat umum khusus mutlak tapi terlepas pandang. Tapi apa, tak dosa. Tak orang ada tersilap. Manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Allah Rabbi. Jadi kita kena berhenti. Siapa sini? Allah sikit nak baca. Anda nak baca siapa ke selah lebih hari ni? Dah kau. Biarlah kita berhenti sini ya. Kita berhenti. Wa aqallu tuhrin bainal haidataini zamanan 15 yawman. لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض dah sebab ada daurah pula. Lepas daripada ni kita pukul 8 kita start. Pukul 8 kita start dalam beberapa minit lagi. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Minta maaf banyak lah. Dah baca sikit kot. Bagi sikit dah baca. Hari ni sikit juga. Allah minta maaf banyak. Dan kita mengharapkan ada manfaatnya, ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kalau ada soalan tu, boleh hantarlah kepada Ustaz Hakim Uthman ke, kepada zaujah dia ke. Lepas tu nanti Ana tak boleh jawab lagi sebab kebetulan Ana ni ada daurah sampai ke hari Jumaat ni. Start daripada pukul 8 sampai pukul 1 setiap hari. Jadi kita start pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Kita berhenti 15 minit je. Jadi kita tidak sempat untuk jawab kerana keterbatasan waktu. Jadi kita akan lepas daripada hari Jumaat ni, insya-Allah kita akan cuba jawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh peserta-peserta pengajian kitab Mughnil Muhtaj. Sekadar hak yang mampu kita jawab. Hak yang mampu kita jawab, kita jawab. Hak yang kita tidak mampu kita jawab, kita tangguh dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.